Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, para hadirin sidang jemaah, mudah-mudahan kita dirahmati Allah. Syukur, alhamdulillah, pada pagi ini dapat kita bersama-sama untuk teruskan sambungan kitab Nasaihul Ibad, muka surat 56, nasihat yang ke-31. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Diriwayatkan dari Ibrahim bin Adham radhiyallahu an, beliau ditanya oleh seseorang, bagaimana kamu mendapatkan zuhud? Lalu dijawab, bi salasati asya. Ra'aitul qabra muhishan wa laysa ma'i mu'nisun wa ra'aitu tariqan tawilan wa laysa ma'i zadun wa ra'aitul jabbar qadiyan wa laysa li hujjatun. Dengan 3 perkara, iaitu pertama, ra'aitul qabra, aku melihat kubur, muhishan, satu tempat yang mengerikan, sedangkan belum aku dapati mu'nisun, pelipur atau penolong ataupun teman, mu'nis. Yang kedua, aku melihat tariqan tawilan, tariqan jalan, jalan yang panjang, padahal belum aku miliki zadun, apa-apa bekalan. Dan yang ketiga, akhir sekali, wa ra'aitul jabbar, aku melihat Allah, Tuhan yang jabbar, maha gagah, maha perkasa, qadiyan, akan membicarakan aku. Qadiyan, qadi, dulu kita sebut tok qadi, hakim. Allah yang maha perkasa akan membicarakan aku, walaysa li, padahal aku belum mempunyai hujjatun, hujjah. Baik, ini satu petua, satu panduan yang diberi oleh Syekh Ibrahim bin Adham, macam mana nak menjadi hamba Allah yang zuhud. Yang dimaksudkan, huraian, yang dimaksudkan dengan jalan yang panjang, tariqan tawilan, adalah jarak perjalanan menuju akhirat. Sudah pasti perjalanan yang panjang dan jauh itu memerlukan bekalan, yakni amal yang soleh. Baik, huraian dia terlampau ringkas. Kita tengok balik. Pertama,
nak didik hati kita jadi zuhud ialah dengan mengingati kubur. Kubur satu tempat yang mengerikan, satu tempat asing bagi kita, terlalu asing. Bahkan kita ke situ secara bersendirian. Saya semak beberapa hadis yang menceritakan tentang himpitan kubur. Semua orang akan dihimpit oleh kubur, semua orang. Sama ada orang baik, orang soleh, orang beriman, mahupun orang kafir, fasik, ahli maksiat. Adapun untuk orang beriman, hamba-hamba Allah yang soleh, himpitan itu adalah dengan makna memeluk. Kalau tengok apa yang dibahas oleh Imam Al-Munawi, dia kata walaupun sebutnya himpit, tapi yang dimaksudkan di situ ialah kubur ibarat memeluk. Peluk dengan kasih sayang. Umpama ibu yang terlampau rindu ke anak dia. Jadi kubur tanah tu dia umpama ibu kita, sebab kita daripada situ. Kita ni min turab. Jadi bila balik semula ke tanah, perasaan ibu yang rindu ke anak, dia peluk kita tu peluk dengan kasih sayang. Tapi dia guna bahasa himpit. Kan peluk tu kan rapat kan, macam kena himpit. Adapun untuk orang-orang kafir, itu himpit murka lah. Sehingga dalam hadis menyebut akan berselirat tulang belulang, hancur dihimpit. Kemudian datang pula malaikat Munkar dan Nakir, bertanyakan beberapa soalan-soalan asas, antaranya siapa Tuhan kamu. Itu yang kita mengaji ilmu tauhid, mengaji ilmu usuluddin, ilmu akidah, biar kenal Allah, supaya senang ataupun mudah untuk kita menjawab. Apa pegangan agama kamu? Itu antara soalan-soalan yang akan ditanya. Islam ataupun selain daripada Islam, akidah ahli sunnah wal jamaah ataupun akidah-akidah yang menyimpang. Siapa Nabi kamu? Kenal tak Nabi? Ini kita bulan Rabiul Awal, bulan menyemarakkan rasa rindu, menyuburkan rasa cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu antara soalan-soalan utama yang akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Malam semalam kebetulan saya berforum di masjid Kampung Melayu, hala jalan nak ke airport kan. Saya moderator, panelnya Ustaz Said Abdul Qadir Al-Jufri dan Ustaz Yusron. Ustaz Yusron dia bercerita, Ustaz Yusron ni daripada Pondok Patih. Dia cerita ada kawan dia, Masya Allah, mengamalkan sebelum tidur, dia akan baca kitab Syama'il Muhammadiyah. Kitab Syama'il Imam Tirmizi tu kepada isteri dan anak-anak dia. Menjadi rutin. Maknanya sebelum nak tidur apa, mesti baca satu hadis. Esok baca satu hadis. Begitulah kalau mereka tak musafir, kalau tak ada apa-apa kekangan. Dengan amalan yang sedemikian, Allah rezekikan si hamba Allah ni tadi bermimpi berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu sekali amalan dia. Dia dekatkan isteri dia, anak-anak dia supaya kenal Nabi, cinta Nabi. Jadikan Nabi sebagai idola, sebagai ikon. Sebab itulah soalan yang malaikat akan tanya nanti. Sejauh mana kita ni kenal dan rapat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kata Syekh Ibrahim Adham ni, macam mana aku tak usaha jadi hamba Allah yang zuhud, sebab aku
tahu kita semua akan ke kubur, dan kubur tu satu tempat yang dahsyat. Aku pun tak pasti adakah aku selamat atau tidak. Itu maksud dia kan. Dalam surah Ibrahim, boleh rujuk ayat 27. Surah Ibrahim ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuthabbitullahu alladhina amanu. Allah sendiri memberi jaminan. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan meneguhkan lidah-lidah ataupun perkataan orang yang beriman, amanu. Ketika ditanya oleh malaikat munkar nakir, Allah teguhkan atau Allah selamatkan, Allah pelihara hamba-hambanya yang beriman. Bil qawli tsabit. Maknanya bila ditanya siapa Tuhan kamu, boleh jawab bil qawli tsabit, dengan jawapan yang kemas, jawapan yang jitu, yang tepat. Siapa Allah selamat? Orang beriman. Yang kedua, aku melihat jalan yang panjang sedangkan aku belum memiliki apa-apa bekalan. Alam barzah tadilah, alam kubur tadi. Dan alam kubur ni dia umpama ruang menunggu lah, tempat kita menunggu. Roh-roh semua berkumpul di alam barzah sebagai satu ruang menunggu sebelum nak ke akhirat. Tak tahu berapa lama di situ. Maka kata Ibrahim bin Adham, tawilan, panjang jalannya, sedangkan bekalan aku tak banyak mana. Itu bimbang. Itu yang jadi zuhud tu. Kita nak berjalan di atas muka bumi yang nama dunia ni pun sama-sama dunia je pun kan. Tapi kita nak pergi tempat lain, nak pergi Australia, nak pergi nak melancong lah, pun memerlukan bekalan. Nak kena ada pasport, visa, duit ringgit. Kita pernah sebut sebelum ni, nak pergi pekan, kita nak pergi pasar raya, kalau tak ada duit, nak pergi pun tak seronok kan. Bolehlah pergi cuci mata macam tu. Tapi dengan ada duit, ada bekalan, lebih seronok lagi. Itu atas dunia kan. Bagaimana kita dibawa ke alam yang baru, alam barzah, yang panjang perjalanannya sebelum kita sampai ke kampung destinasi utama akhirat. Dan yang ketiga, kata Syekh Ibrahim Adham, aku melihat Tuhan yang maha jabbar, maha gagah. Gagah ni maksudnya tak ada siapa boleh menggagahi Allah. Tak ada siapa yang boleh melawan, mengatasi kuasa Allah. Walaupun kat dunia ni dulu kamu raja, kamu ada pengikut yang samsing-samsing, kamu orang hebat, jutawan, bilioner, apa saja, tapi bila sebut jabbar, tak ke manalah kita. Allah akan menjadi qadi. Sedangkan aku belum mempunyai apa-apa hujah yang kuat kalau Allah bertanya nanti. Baik, zuhud adalah meninggalkan, dia nak hurai sikit. Zuhud adalah meninggalkan segala kemewahan dan kesenangan serta kebahagiaan dunia dalam rangka ingin mencapai kebahagiaan abadi di akhirat. Ini salah satu takrif ya, bukan satu-satunya takrif zuhud. Ini zuhud yang diambil jenis buang kemewahan ni. Dia mampu untuk hidup mewah tapi dia buang kemewahan, buang kesenangan, hidup dalam keadaan sederhana. Maka kekayaan kemewahan dia infak. Infak untuk fi sabilillah, mencari kebahagiaan yang kekal abadi di akhirat. Okey, baik. Muka surat 57. Diriwayatkan Ibrahim bin Adham. Adham ke Adham? Ejaannya kalau Jawi alif
dal, lepas tu ha, mim. Ha simpul, ha pedas. Ha simpul ke ha pedas? Adham atau adham? Adham, adham. Ha pedas. Ada kata ha simpul, ada kata ha pedas. Berlaku khilaf nampaknya. Jawapan dia ha simpul. Alif, dal, ha, mim. Ha simpul. Sebab H, Rumi, H lah. Kita tak tahu dia. Ha pedas ke, ha simpul ke. Jadi kalau tengok dia punya jawi tu baru kita jumpa. Adham. Ad-di. Dal lah, dal. Ibrahim bin Adham. Okey, diriwayatkan Ibrahim bin Adham ni siapa dia? Seorang sultan. Masya Allah. Bukan calang-calang. Sultan, orang paling besar. Ketua agama, ketua negara. Lalu ia meninggalkan singgah sana. Sebab tu zuhud tadi kalau tengok, dia punya takrif dia meninggalkan kemewahan dengan kesenangan tu sebab dia berlatar belakangkan kisah Ibrahim bin Adham. Ada orang yang mampu tahap tu. Dia meninggalkan istana dia dan beribadah dengan bersungguh-sungguh di Mekah dan di beberapa kota-kota yang lain lah. Dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, kitab ni banyak mengumpulkan kisah-kisah ahli sufi, wali-wali Allah. Risalah Al-Qushairiyah, bahawa beliau adalah Abu Ishaq. Dia punya kunyah dia Abu Ishaq Ibrahim bin Mansur, dari sebuah daerah Balqi. Balqi ni belah-belah Afghanistan. Keturunan atau kerabat raja. Ya, dia memerintah pada 730 Masihi. Ada kata Ibrahim Adham ni dia punya susu galuh dia naik-naik ke atas tu bertemu dengan Sayyidina Umar. Dia jalur Sayyidina Umar Ibn Khattab. Jadi hebat, ya? Bukan calang-calang orang. Sultan menjadi ahli sufi, ya? Sultan akhirnya menjadi wali Allah. Jadi cerita-cerita macam ni elok disampaikan kepada kerabat-kerabat diraja, ya? Pada suatu hari, ini dia punya asbab turning point dia, hijrah dia tu. Pada suatu hari beliau keluar untuk berburu seekor rubah atau kelinci. Rubah apa tuan-tuan? Itu dia kata atau kelinci. Kelinci pun apa pula? Dua-dua tak tahu. Arnab Masya Allah. Ni bahasa apa ni? Endon. Endon suku apa? Minangkabau ke? Banjar ke ni? Bahasa baku dia. Kelinci ya. Rubah pun arnab jugalah. Sebab atau kan. Jadi hobi sultan ni antaranya suka berburu kan. Ketika sedang mencari, tiba-tiba dia mendengar suara atau seseorang berteriak. Hai Ibrahim, apakah untuk ini kamu diciptakan? Ataukah kamu memang diperintahkan untuk berbuat ini sahaja? Senangnya hidup kamu. Jadi raja dengan tahta mewah, kaya raya, mengisi masa dengan berburu, berpoya-poya. Ini je ke tujuan hidup kamu? Okey, seseorang berteriak. Siapa seseorang tu? Tiba-tiba tengah hutan seseorang. Malaikat. Okey, ada setengah riwayat kalau kita buka mengatakan Nabi Khidir. Kalau kita baca ada seseorang tu biasanya Nabi Khidir lah.
Nabi Khidir ni pun jenis-jenis misteri juga kan. Sampai kan Nabi Musa pun diminta belajar dengan Nabi Khidir alaihi salam. Ya. Wahai Ibrahim Adham, ini je ke rutin hidup kamu? Sampai tak kenal Allah, sampai tak sembahyang, sampai tak mengaji, ibaratnya begitulah. Kemudian ada yang berteriak dari sisi pelana kudanya, demi Allah, kamu bukan dicipta untuk ini dan bukan diperintahkan untuk berbuat ini. Lalu dia turun dari kudanya dan berjumpa dengan seorang pengembara. Dia mengambil jubah kepunyaan pengembara itu dan memakainya. Ini dia punya simbolik. Jadi Ibrahim bin Adham, maknanya dengan suara Nabi Khidir itu tadi, dia tersentak, lalu sedar dan insaf. Sejak itulah dia tinggalkan istana dia. Dia naik kuda, bergerak. Dalam perjalanan, dia jumpa dengan seorang musafir. Dia mengambil jubah kepunyaan pengembara atau musafir itu dan memakainya, kemudian memberikan kuda dan semua yang dibawanya kepada pengembara atau musafir itu tadi. Berlaku acara tukar-menukar. Dia pakai pakaian musafir tu dan pakaian diraja dan apa yang dibawa, dia bagi dekat musafir tu tadi. Dia tak pasal-pasal musafir tu pakai baju raja pula. Itu simbolik, maksudnya dia nak buang dunia lah tu. Dia nak buang kemewahan, dia nak buang pakaian dia yang menyebabkan dia sombong, dia rasa dia hebat, pakaian-pakaian begitu. Itu simbolik dia. Beliau kemudian masuk ke hutan. Ada yang kata dia pergi ke Naisabur, beruzlah di sana. Naisabur ni tempat-tempat hebat, banyak lahir ulama. Di Khurasan, kalau peta dulu tu Khurasan, Naisabur, Bukhara, Imam Bukhari, tempat-tempat tu lah. Kalau sekarang ni Iran. Lepas tu baru dia sampai ke Mekah. Pergi semua berjalan kaki. Di sana di Mekah beliau berteman, bersuhbah, kalau bahasa tasawuf dipanggil bersuhbah dengan Sufyan Ats-Tsauri. Maknanya hidup sezaman dengan Sufyan Ats-Tsauri. Ini semua wali-wali Allah, jago-jago generasi tabi'in. Begitu juga berteman, bersahabat dengan Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ni sebelum jadi wali Allah dikatakan perompak padang pasir, penyamun, bertaubat dan hidup dalam keadaan mentaati Allah. Dia makan dari hasil tangannya sendiri. Dia ni Ibrahim tadi makan dari hasil tangannya sendiri, seperti menjadi buruh mengetam, menjaga kebun, jadi jaga kebun dan sebagainya, kerja-kerja kampung ni, kerja-kerja berlemuh ni. Bayangkan tuanku Sultan Perak Nazrin Muizzuddin Shah duduk dekat kompleks Islam tu, bank Islam ada bawah tu, jadi jaga, pegang senapang. Seolah gitu lah kan. Tengok, siapa ni, tuanku ke? Tapi dia kat Mekah tak apa, orang tak kenal. Dia raja di Balkhi. Ibaratnya begitu. Jadi jaga. Masya Allah. Dia punya tinggi mujahadah dia. Bukan senang. Seorang yang paling atas nak duduk di tempat yang rendah-rendah begitu. Melawan, berperang dengan nafsu, ego, takabur. Masya Allah. Sebab tu ada wali-wali Allah yang kita tengok pelik-pelik. Tapi itu cara mereka nak didik hati. Dia pun pakai lusur, dia pun pakai, kadang-kadang orang tengok macam orang gila pun ada.
Kita lah tengok macam isim. Ya. Ya. Biasanya wali Allah ni tak berpisah lah dengan karamah ni. Kalau kita asal karamah, kita bagi keramat. Karamah ni kelebihan-kelebihan yang Allah beri. Kalau Nabi dipanggil mukjizat, kalau wali Allah dipanggil karamah. Tapi tak semestinya semua ada karamah. Yang ada adalah, yang tak ada, tak ada. Semalam saya bersembang, lepas forum tu ada seorang tokoh ulama besar di Kedah, saya lupa nama dia. Tapi ada nama Pak Tih, kalau tuan-tuan perasan siapa dia? Wali Allah daripada zaman Pak Tih ke Pak Ngah? Pak Tih yang arwah Pak Tih Keroh ni Kedah. Apa ke nama entah. Saya lupa, tapi dia bercerita waktu banjir berlaku, rumah orang lain semua banjir. Rumah Tok Guru ni air dia rumah dia naik ikut air. Maknanya dia tak masuk air. Air surut dia surut. Maknanya rumah tu pun ikut surut. Air naik dia ikut naik. Maknanya air tak masuk dalam rumah dia. Waktu hayat Tuan Guru Nik Aziz, lalu Tuan Guru Nik Aziz datang jumpa dia. Tapi kita tengok macam pelik dia pakai, dia kadang-kadang nampak kalau malam-malam dia pakai spek mata hitam. Lepas tu ada buah tasbih dia macam besar, dia pakai kat leher. Ujian untuk kita, dan tak tahulah bagaimana tarbiyah ya hati dia tu. Ibrahim lebih suka hidup dari hasil kerja tangannya seperti bertani, bekerja di kebun atau lain. Di padang Sahara, masa dia nak tinggalkan istana dia tu, dia mengembara, dia berjalan, dia bermusafir di padang Sahara, dia pernah berjumpa dengan seorang lelaki yang